Okey. First sekali, penyiasatan saintifik tu apa? Okey, penyiasatan saintifik ni basically dalam bahasa mudah adalah kamu melakukan eksperimen ataupun run the experiment. So when you run the experiment, kamu akan ada apa? Kamu akan ada dua pemboleh ubah yang kamu akan guna carilah pemboleh ubah ataupun manipulated variable yang mana dia ada manipulated and also responding. Dalam bahasa Melayu dia bergerak balas dan dimanipulasikan. Cikgu, habis tu yang kekal yang sama yang malar tu? Yes, satu lagi pemboleh ubah dimalarkan. Yang ni kita tak adalah nak fokus sangat. Okay, sebab dia dimalarkan. Sebab okay, yang the main two things kat sini adalah manipulated dan responding. Yang ini kamu ubah dia dan akan memberi kesan kepada pemboleh ubah ataupun variable yang satu lagi. Okey, yang satu lagi. Baik. So, bila kita buat eksperimen, kita nak uji pemboleh ubah yang manipulasi ni. Okey, kita buat pemboleh ubah ni, kita nak uji yang manipulasi dan kita akan dapat responding dia. Bila kita dapat data tadi, okay, data ni, apa yang kita buat dengan data ni adalah kita jadualkan dia. Sebab apa jadualkan? Kita nak record dia. Kita nak record dia. So bila kita dah record jadual kita, next step adalah kita nak buat analisis. Kenapa nak buat analisis ni tuan-tuan dan puan-puan? Supaya kita faham. Faham apa? Okay, ada beberapa yang kita boleh faham daripada analisis data kita. Pertama, kita boleh tahu pattern, corak perubahan dia, pattern perubahan dia. Lepas tu, ni antara yang kamu boleh faham lah. Okay? Bila kita ada analisis, kita buat ni, apa yang kita boleh faham adalah kita tahu pattern dia. So daripada pattern ni kita boleh buat agakkan. Bahasa agak ni bahasa kampung Apa wakil sebut agak? Sebab boleh tahu prediction. Kita boleh kalau dalam graf tu kita boleh panjangkan, extrapolate. Okey. So itu adalah kenapa kita nak buat analisis ni. So daripada data kita, okey, kita akan buat jadual kan. Jadual ni tuan-tuan dan puan-puan, dia akan ada pemboleh ubah. So pemboleh ubah tu kita nak buat analisis dalam bentuk graf, kita buat macam ni. Ini X, ini Y. Ini apa X? X adalah pemboleh ubah manipulasi. So remember when every time you draw a graph dekat paksi X. Paksi X dekat mana cikgu? Di sini. Ini what we call paksi X. Kamu dah biasa dah ni, jangan kata tak biasa. Okay, tapi disebabkan cikgu tak kenal kamu, so I treat you, all of you, macam seolah-olah kamu tak tahu lagi. Just in case lah kamu terlupa kan. Okay, thank you yang bagi like banyak-banyak, yang like, teruskan like supaya lebih ramai orang yang dapat kenali cikgu punya live ni. Cikgu baru lagi di TikTok, jadi cikgu tak tahu selok belok. Hari ni baru beberapa hari lepas baru cikgu faham yang kalau kita live orang, so video tu akan di-share oleh TikTok sendiri ke ramai orang lagi. Jadi cikgu perlukan, siapa tu bagi like banyak tu? Terima kasih. Okay. Boleh ke kalau sampai ke 10,000 likes? Baru cikgu faham itu yang sekarang ni cikgu tak faham satu benda yang baru. Tangkap menangkap. Cikgu tak faham lagi. Dan cikgu tak ada masa lagi nak fokus kat situ. So tak apa. Nanti cikgu belajar lagi. Alright, so ini paksi Y dan paksi X. Paksi X, paksi Y. Bila kita tulis tajuk dia, okay, kan ada graf mesti ada tajuk kan? Kan kalau kamu perasan dia ada tajuk dan dia ada ketulis macam ni. Versus. So cara dia adalah
Nama dia macam ni lah. Graph of apa yang ada di paksi apa? Paksi X dulu ke paksi Y dulu? Di paksi X dulu ke paksi Y dulu? Cuba bagi tahu cikgu. Kalau kita nak tulis nama, dekat sini kita akan letak satu paksi. Dekat sini kita akan letak satu paksi. Bagi bila ada dua macam tu, lengkap dah nama graf. Okey, sekarang soalan cikgu, dekat sini paksi Y ke ataupun dekat sini yang sepatutnya paksi Y? Nama dia. Kalau kita lukis graf, paksi Y menegak, paksi X melintang, paksi Y dahulu, betul? Okey, paksi Y. Thank you VT4HY9. Oh cikgu, I need to start familiarize myself dengan cara sebutan nama moden-moden ni. Okey, paksi Y. So, graph of Y against ataupun versus graph of X. So that's how you write your name. You write name of the graph. Okay. So bila kita dah run semua eksperimen, kita dah plot, dapat data, kita dapat jadual, daripada jadual kita buat plot graph, daripada graph kita buat analisis. Okay. Generally kamu akan jumpa beberapa pattern graph ataupun bentuk graph ataupun corak graph. Okay. So untuk silibus fizik SPM ada beberapa pattern, okay, yang kamu kena faham. Okay, kamu kena tahu. Cikgu padam, cikgu clearkan dulu. Okay, siapa yang tak ada nota-nota ni, nak dapatkan nota ni dekat mana? Boleh. Bila lagi cikgu start? Saya lambat ke? Azri 44. No, baru je start. Kita baru je cerita tentang penyiasatan saintifik. Hari ni tajuk form 4. Okay. Okay. Baru nak masuk graf-graf ni. So tadi mukadimah je lah, mukadimah. Okay. So dalam tajuk form 4 ada few graph yang kamu kena faham, which is namely inilah 9 graph. Siapa yang tak ada nota ni, cikgu Khamis nanti nak belajar bab 1 dulu kan? Khamis which is esok lah kan? Form 5 esok. Form 5 esok kita continue our lesson lah. Continue esok form 5. Still bab 1. Hari ni form 4. Sebab apa hari ni form 4? Sepatutnya hari ni form 5. Tetapi semalam cikgu ada urusan yang penting lah, cikgu kena tulis. Cikgu tulis apa? Cikgu dicalonkan. Ni sebab dia cikgu bagi tahu. Bukan sebab cikgu tak nak mengajar lah. Jangan rasa cikgu merajuk. Tak. Macam dah ada orang kisah sangat. Okay. Kejap. Ni. Okay. So semalam cikgu telah dicalonkan oleh PPD cikgu lah. PPD dekat daerah cikgu ni. Air Milo. Cikgu tak minum air Milo. Cikgu minum air Milo. Buka-buka tadi tin dah habis pula. So tinggal air 3 in 1 kopi putih. Brand apa lupa dah. Tak ingat dah. Oh, esok kelas cikgu PDPR. Okay, thank you for reminding me. Yes. Esok pagi 10.30 form 4 ada. Tajuk ni lah kita akan bincang. Tapi lebih banyak lagi lah sebab tempoh kita 1.5 jam. Alright. Dan cikgu akan buat lah beberapa demonstrasi ke kan. Lah cikgu rajin. Hai Milia. Dan lagi. Okay. So ini kenapa cikgu busy semalam. Cikgu settlekan benda ni sampai pukul 3 pagi, 4 pagi baru tidur. Alright. Kenapa cikgu datang ke sini? Okay, kita patah balik. So this is basically 9 graph yang kamu kena faham lah dalam fizik yang akan ada. Okay. Yang first kali bila kamu plot graph dan data tersebut. Okay, ini key point dia. Beza dengan graf-graf yang lain. Okay. Adalah, Alhamdulillah kita dah sampai 10.3k likes. Thank you very much. Hai Milia, hai Kila. Even though cikgu tak kenal korang, tapi thank you lah datang ke dalam live cikgu ni. Okay. Cikgu tak adalah nak muzik-muzik gempak-gempak. Cikgu tak tahu sangat muzik. Okay. Alright. So baik. Graf ni dia garis apa kat sini kamu nampak? Garis lurus. Okay. Garis lurus. Dan dia menyentuh dekat sini
titik apa? Titik asalan kosong. Macam mana dia dapat bentuk graf ni? Simple je. Kamu mulakan pemboleh ubah manipulasi kamu dekat nilai ini. Contoh. Dan bila kamu run your experiment, kamu dapat data pemboleh ubah di bergerak balas dekat sini. Nilai dia inilah. Dot sini. Dot sini. Second data kamu kat sini. Dapat dekat sini. Third data kamu dapat kat sini. At the end bila kamu plot all 5 plots kat situ, dapatlah garis lurus ni. So apa yang kita boleh katakan pattern ini kita kata berkadar terus. Y, kita sebut nama Y dulu ya. Y berkadar terus dengan X. Itu cara dia. Y berkadar terus dengan X. Okay, itu pattern yang pertama. Ada satu lagi pattern yang almost the same but different. Almost the same tetapi berbeza. Berbeza macam mana ni? Ni. Dia still straight line. Okay, still straight line, but then dia tak cross. Thank you Dinilisi. Macam mana nak sebutnya? Share the live video. Thank you. Okay, tolong share. Sekejap lagi, siapa boleh explain ke cikgu apa maksud copy link? Cikgu tak faham. Kenapa ada orang ramai jugalah influencer cakap copy link tapi dia tak paste pun. Selagi orang copy paste dia copy je. Cikgu tak faham. Kalau siapa-siapa boleh explain, bagus juga tu. Cikgu boleh belajar. Okay. Alright. The difference between graph ini yang kamu nampak sekarang ni kat depan kamu ni, compare dengan graph ini adalah dia tidak menyentuh titik asalan. Dia cross paksi Y dekat somewhere else yang ada value. Okay, ada value kat situ. Cross Y at some value. Jadi saya pun tak faham. Tapi maybe dia naikkan bilangan share kot. Cikgu pun tak faham. Alright. So cross Y at some value. So bila graf macam ni, kita tak boleh dah sebut berkadar terus. Okay, berkadar terus. Kita sebut dia macam ni. Ni ayat dia kat atas tu. Cikgu tulis balik. Bertambah. Apa yang bertambah? Y bertambah secara linear dengan X. So mana Y? Ni Y. So Y tu naik. Kenapa linear? Ni. Garis ni lah tuan-tuan. Dia straight. Straight ni kita sebut linear. Supaya live masuk FYP. Supaya video dia masuk FYP. Oh gitu ke? Cikgu, if kita copy link video, akan naik FYP. FYP kita ke? Kalau contoh cikgu masuk siapa-siapa live, cikgu tekan copy link. Maksudnya nanti next time kalau dia live. Oh gitu. Baru faham. Okey, sekarang cepat copy link. Oh, bagus. Thank you very much for sharing. So kita belajar sama-sama. Kamu belajar cikgu ajar kamu. Bagus. Alright, so dah ada 2 pattern kat sini. Okay, 2 pattern. Y bertambah secara linear. Kenapa linear? Sebab garis dia garis straight. Okay. Ada soalan pernah ditanya kat cikgu. Cikgu, boleh tak kalau kita nak kata graf ni, bentuk graf ni kita nak explain macam ni? Dua-dua graf ni lah. Semakin Y bertambah, semakin X bertambah.
Okay, siapa-siapa boleh tolong bagi jawapan? Boleh tak kalau nak guna statement ni untuk explain dua graf ni? Adakah kita dapat mencapai 20k likes? Graf 1 boleh. Kenapa graf 2 tak boleh? Okay, Mi Dandut. Oh, macam pernah dengar macam selalu datang tengok ni. Boleh. Okay. Ada lagi jawapan lain. Boleh kot. Mat.kai. Dia kata boleh. Okay. Kalau cikgu jadi kamu lah kan. Okay. Dan cikgu ada knowledge tu. Cikgu akan avoid penggunaan ayat ini. Cikgu akan avoid penggunaan ayat ini. Tak kisah mana-mana graf, cikgu akan avoid. Okay, cikgu akan avoid ayat ini. Ayat semakin Y bertambah, semakin Y bertambah, X bertambah ni, cikgu prefer kalau kita gunakan pada kertas 2 fiziks. Kertas yang tak ada eksperimen. Tetapi bila kamu run the experiment, you get the data, you tabulate the data, you plot the graph, then you get this what we call shape. Straight away kita faham ini adalah berkadar terus. Berkadar terus, simbol dia macam ni. So kita guna yang ini. Okay, kita guna yang ini. Dan ini bukan berkadar terus tapi bertambah secara linear. Try make use of this. Okay, kalau boleh elakkan penggunaan ayat di bawah ini bagi eksperimen ataupun kertas 3 ataupun kertas amali. Okay, itu tips cikgu lah. Okay, tips cikgu. Cikgu tak kata 100% salah, but then dia kurang tepat, dia kurang accuracy kat situ. Dia kurang accuracy. Okay, itu 2 graf utama yang wajib tahu. Okay, wajib tahu. Okay, ada lagi 7 graf kita nak go through. Yang ini, kalau tadi berkadar terus, ini lawan dia. Y berkadar songsang dengan X. Hadir cikgu helium. Cikgu helium ni macam pernah dengar siapa lupa pula. Sawadikap. Tadi cikgu nampak Sawadikap. Sawadikap sebelum ni ada cikgu sebut panjang-panjang. Dia jawab ke tak ingat dah. Thank you, selamat datang semua. Selamat datang, selamat malam. Okey, kita ada lagi 500 like diperlukan untuk capai 400 like lagi untuk capai 20k likes. Terima kasih semua kerana beri like. Shopee send you like to the host. Thank you very much. Cikgu tak ngantuk ke cikgu besok nak kelas? Tak tahulah, daripada kecil lagi. 20k, thank you very much. Daripada kecil lagi cikgu jenis orang yang hantu, burung hantu. Thank you very much. Dah 20k, kita kasih screenshot. Okay, cikgu jenis kategori orang yang burung hantu lah. Okay, dan pagi cikgu memang akan hadapi masalah untuk segar bugar waktu pagi. Cikgu jenis orang macam tu. So, sikirin shot. Gosh, sikirin shot. Okay, jadi cikgu make use. Ada orang kata itu satu kekurangan. Okay, jadi cikgu gunakan kekurangan cikgu ni sebagai satu kelebihan cikgu untuk stay up a bit late and share dengan kamu semua lah. Alkisah dia masa cikgu duduk asrama dulu, ni untuk anak-anak murid yang duduk kat asrama dulu. Pukul 11 selalunya setiap sekolah kan yang ada asrama dia akan apa mungkin? Light off. Dia akan light off. Siapa duduk kat asrama dia boleh relate dah benda ni. Okay, dia akan light off pukul 11. Ada sekolah yang akan baca Al-Mulk and then dia tutup lampu. Okay, sekolah cikgu macam tu. So kita akan start baca Al-Mulk dulu, and then dah habis Al-Mulk cikgu akan tutup lampu dan tidur. Before tidur cikgu ada rutin harian cikgu. Dulu cikgu is not very good in English lah. Tulis pun tak faham, cakap pun tak faham. Next 30k. Korang ni masuk ni sebab dah kejar 30k ke? Thank you lah very much. Okay, so sebelum tidur cikgu, selepas dah baca Al-Mulk, cikgu akan ambil satu buku kecil, tulis karangan bahasa Inggeris.
Tak kisahlah apa-apa ya, just nak improve my English. Budak kampung kan, bukan tahu English education ni, kita orang tak tahu je. Habis dah tulis karangan tu, and then I will sleep around 3 am in the morning kan. 3 am in the morning cikgu akan bangun, paksa diri bangun. Mengantuk ke tak mengantuk ke, cikgu akan bangun, pergi ke bilik study, duduk je atas kursi. Kalau rasa mengantuk, ya Rabbi kan, cikgu tidur atas kursi tu sampai dah subuh. Kalau tak mengantuk, cikgu akan start baca buku, buat kerja sekolah lah, apa-apalah. Itu rutin harian cikgu. Cikgu start masa form 4. At the end of the year kan, masa form 4 tu, cikgu start pakai spek. Sebab tu lah study waktu malam. Okay. So dari kecil cikgu macam tu. So dah besar pun malam tidur lewat sikit. Tu ada seorang VT4HY9. Thank you cikgu buat kelas malam gini, sebab senang untuk fokus sebegini. Ada orang, cikgu tak boleh nafikan, ada orang pukul 12 ke atas kan, bila family dia dah mula tidur, lapang, dia sunyi, kalau tambah-tambah hujan lagi kan, dia baru start boleh fokus. Ada orang, dan I'm one of that person lah, that kind of person. Mid dandut pun sama, malam dia baru start ada hantu. Basically hantu ni sebenarnya dah ada dalam dunia ni. Jadi kita tak payah takut pun, sebab sebaik-baik ciptaan yang Allah jadikan adalah manusia. Jadi hantu tu bawah kita sikit level kita up lagi. Pukul 2 kat asrama best cikgu, sunyi je, senang belajar. Yes, dan kalau layan Maggi dalam mangkuk pun, dalam kolej pun lagi layan. Okay, lama pula cikgu menyongsang. Okay, Y berkadar songsang dengan X, ini pattern dia. Maksud dia berkadar songsang, kalau nilai X bertambah. Okay, ni tips dalam fizik, anak panah tak boleh guna. Okay, anak panah tak boleh guna. Anak panah more to, macam cikgu guna sekarang ni, just nak explain je. Tapi untuk jawab kertas 2, jangan guna anak panah. Why? Because anak panah is not a symbol, not a mathematic symbol. So this is wrong lah kalau guna, tapi just untuk for the sake of understanding, kita guna je lah. Okay, so X naik, okay, Y turun. Itu yang dimaksudkan berkadar songsang. Kalau kita tengok X bertambah, nilai Y semakin dia pergi ke sana ni, ke kanan ni, dia semakin berkurang. So ini pattern untuk graf Y berkadar songsang dengan X. 30k, thank you very much. Boleh ke naik lagi? Thank you very much. Tapi cikgu berharap ada lagi ramai orang tahu, sebab tak ramai lagi sebenarnya tahu cikgu buat free tuition online ni, apa, TFLM, tuition fizik lewat malam. Sebab cikgu tengok ada, InsyaAllah boleh 40k. Sebab cikgu target cikgu buat tuition fizik lewat malam ni adalah, cikgu rasa macam ada orang yang kurang berkemampuan nak pergi tuition kan, secara online ni. Jadi cikgu rasa why not cikgu ambil alih tugas berkongsi ilmu ni. Jadi tolonglah share, ajak kawan-kawan ni. Benda ni free je. Kamu just doakan cikgu setiap malam sihat untuk kita teruskan istiqamah sampailah habis tahun. InsyaAllah tahun depan sambung lagi. So 3 graf yang selalu kamu akan jumpa dalam fizik. Cikgu bagi tahu awal-awal dalam fizik nanti kamu akan jumpa, biasa jumpa 3 graf ni. Okey, 3 graf ni. Kamu akan jumpa 3 graf ni. Okey, selain daripada tu, kamu juga yang ini kamu nampak graf ni, kita tengok ini graf yang keempat ni, sama macam graf yang kat bawah ni. Kan? Ni, graf atas ni. Oh, straight Y. Tetapi kalau kamu perasan dia macam ni. 1/x. 1/x. Paksi X dia 1/x. Sebenarnya graf ni, asal dia, data raw dia ataupun data mentah dia dapat bentuk macam ni. This one yang cikgu highlightkan dengan warna merah, cikgu tanda right ni. Kat tepi tu. So bila kamu plot graf X lawan Y lawan X, kamu akan dapat bentuk macam ni. Bentuk songsang ni.
Okay, untuk songsang ni. Tapi bila kita nak buat jadi ke dia daripada bentuk melengkung kepada bentuk garis straight line, dia akan bertukar jadi macam ni. Ni je beza utama dia. Okay, dan ayat dia nak tulis, janganlah kamu boleh je cakap macam ni. Y berkadar terus dengan, ataupun berkadar langsung, berkadar terus pun boleh, berkadar langsung boleh, dengan 1/x. Kena buat macam tu. Hai cikgu Onij. Okay, Pinky.Litianur. Yes, cikgu upload kat YouTube kan. Yes. Pagi esok bila dah boleh download daripada live replay, cikgu akan masukkan, cikgu cut lah yang cikgu sembang mengarut-mengarut tu, cikgu cut. Selalunya awal dengan hujung je, tengah-tengah cikgu dah tak ingat dah. Okay, dan cikgu akan post ke YouTube. So berkadar terus dengan 1/, be careful lah ni, berkadar terus dengan 1/x. Kalau nak jadikan dia songsang, kalau nak lawan dengan x saja, kena letak songsang. Dan songsang bentuk dia, asal dia macam ni. Okay, betul, tempura nuggets berkadar terus dengan 1/x. So yang ini pula samalah konsep dia, y berkurang secara linear dengan x. Kalau yang atas ni y bertambah. Okay, yang ini y bertambah. This one y berkurang secara linear. Okay, dia tak cross mana-mana titik kan. So kita sebut tak cross titik asalan kat sini. So kita sebut berkurang secara linear. So that's 5 of the out of 9 graf kita dah tengok. Yang ini graf-graf melengkung ni sila berhati-hati. Kenapa cikgu berhati-hati? Sebab even though cikgu selalu buat soalan fizik semua, sebab jarang kita discuss. Jaranglah sangat kita discuss graf-graf melengkung ni. Ada soalan tu ada, cikgu tak nafikan ada, tapi compare dengan graf yang ini, yang straight line ni, dan kecuali yang acceptable exceptional apa? Kecuali yang inilah, bahasa Melayu senang. Kecuali yang ini, yang 1, 2, 3, yang ni jumpa juga banyak juga. So 3 ni macam yang ni pun, yang ni jumpa jugalah sebenarnya. So 1 dengan 2, 1 dengan 3 je lah. Yang jarang ada tu ada, jarang. Okay, jadi kamu akan selalu terconfuse. So kita tengoklah apa dia kata kat situ. Yang ini y bertambah tapi tiada apa? Siapa boleh sambung ayat cikgu? Siapa boleh tangkap apa yang cikgu nak sampaikan? Y bertambah dengan x dan dia tak ada apa kat sini. Apa yang tiada? Tiada apa? Berkadar terus. Shopee. Kita dah 3.65k likes. Siapa boleh tambah? Siapa boleh bagi tahu apa yang tak ada dalam ayat ni? Ayat ni betul dah, y bertambah dengan x, tapi apa yang tak ada kat situ? Apa yang dibuangkan? Zim berkata songsang. Kurang tepat. Tak ada apa cikgu. Itu yang cikgu tanya tu. Ini okey, soalan cikgu rephrase balik ayat dia. Okey, cikgu rephrase balik. Nama graf ni kadar salah secara linear. Yes, akhirnya Akila betul. Kalau kamu perasan, ayat dia y bertambah dengan x, means bila x bertambah, nilai y ni pun akan naik. Tetapi dia naik secara tidak linear. Sebab tu kat sini dia tiada linear. Linear ni graf straight lah macam ni. Ni contoh dia. Ni straight line bertambah secara linear. Dan graf ni dia naik secara apa? Melengkung. Jangan pula lah kamu macam, okey aku nak hari ni expert sikit ya, aku pergi tulis lah y bertambah secara melengkung dengan x. Salah lah. Tak ada kan, jangan kata-kata buat macam tu. Tak ada orang ajar. Nanti orang cakap cikgu
Cikgu Dizo buat ajaran sesat pula. Jangan buat macam ni. Y bertambah secara melengkung. Jangan cari pasal dengan X. Tolong jangan cari pasal. Tak pernah lagi. Cikgu kalau tulis apabila Y bertambah, X bertambah, salah ke cikgu? Okay, my stand, cikgu punya pendirian. Cikgu ni untuk address soalan daripada Tempura Nuggets. Dia kata cikgu kalau tulis apabila Y bertambah, X bertambah tu salah ke cikgu? Cikgu tak boleh kata 100% salah, sebab benda tu betul, tapi dia tak accurate. Contoh benda ni memang bertambah, Y bertambah, X bertambah. Okay. Tapi kalau ayat macam kamu cakap tu boleh lah, Y bertambah, X bertambah. Boleh dekat untuk graf yang macam ni. Okay, graf-graf yang macam ni boleh. Tapi kalau graf yang macam ni, yang ada proper garis lurus ni, kita tak nak guna ayat tu. Kita guna ni. Hilang pula. Kita guna Y bertambah secara linear, Y berkurang secara linear. Ada perbezaan dekat situ. Okey, kalau dia sentuh titik asalan ni, ini, okey, kita guna kadar songsang ataupun kadar terus. Okey, tips dia. Okey, cikgu tulis kat tepi-tepi kat mana, ada ruang kosong tak? Okey, melalui titik asalan. Okey, melalui titik asalan, apa yang akan berlaku? Kita ada dua. Berkadar terus ataupun berkadar songsang. Dengan syarat dua-dua yang melalui titik asalan ni adalah straight line. Okey, straight line. Jangan pula kamu kata, cikgu ni lalu titik asalan. Tak, ini graf melengkung. Kita tak ambil tahu sangatlah. Okey, so itu tips yang pertama. Okey, alright. Melalui titik asalan kita sini. Kalau dia kata ada graf dia garis lurus. Graf garis lurus 40K. Alhamdulillah. Thank you very much for the like. Tapi kan kenapa kita punya view kita 20, yang bersama cikgu 25 26 je. Mana yang lain dah tidur ke? Tak apa, kita akan teruskan istiqamah, nanti akan ada je insya-Allah. Graf garis lurus. Okay, bila guna graf garis lurus, dia akan ada secara linear. Secara linear. Itu tips dia. Okay, so next kita tengok ni Y. Ini Y bertambah dengan X. Ini Y berkurang dengan X. Ini Y berkurang dengan X. So kalau kamu tengok, dua graf ni almost the same. Almost the same. Nama pun kita sebut dia sama. Okay, kita sebut dia Y berkurang dengan X, Y berkurang dengan X. Tu nama dua graf pun sama. Copy link guys, copy links. Thank you copy links. Buat homework. Okay. Alright, so walaupun nama dia sama, but the shape is different. Itu yang maksud cikgu tadi. Ada soalan mula-mula tadi dia tanya, cikgu kalau cikgu tulis apabila Y bertambah dengan X bertambah, salah ke cikgu? Tak salah, tapi dia tak accurate. Sebab apa? Tengok ayat ni. Y berkurang dengan X, Y berkurang dengan X, but we have one pattern here, another pattern here. So sebab tu cikgu nak elakkan kamu guna benda tu. Kalau itu graf tu garis lurus, okay, graf garis lurus, guna yang ada secara linear. Bila dia melalui titik asalan, kita guna berkadar terus ataupun berkadar songsang. Kalau dia tak melalui asalan, bertambah ataupun berkurang. Okay, secara linear. Copy link guys, bagi ramai lagi masuk. Paling tinggi hari tu cikgu capai 100 orang 100 orang yang join cikgu. But then cikgu tak boleh salahkan orang. Sebab imagine kamu form 4, SPM tahun depan,
memang tahun ni nak honeymoon lah kan. Betul tak? But then daripada ramai-ramai juta-juta manusia ni, akan ada yang dia dah fokus awal-awal. Dia tak nak ketinggalan. So orang-orang macam ni, cikgu selalu start kelas pukul berapa? Pukul 11.30 tu cikgu dah akan start tutup lampu kan. Lepas ni cikgu terus pergi tidur je. Cikgu start dah letak cikgu punya tripod, iPad cikgu semua dah ready. Dalam 11.40 tu cikgu bancuh-bancuh air, cikgu akan start lah live. Selalunya macam tu lah. Nak kata selalu baru 4 kali kelas. 2 form 4, 2 form 5. Okay. Alright, tapi anyway, InsyaAllah doakan cikgu istiqamah berkongsi. Okay. Minggu depan cikgu akan live daripada hotel pula selama 4 hari. Cikgu ada kursus dekat luar. Okay, so dua graf ini hampir sama, dan graf ini Y bertambah dengan X pun bersama dengan graf ni. Kalau kamu perasan, pattern 1, pattern 2. Okay. So itu 9 graf. Okay, 9 graf. Okay, siapa nak screenshot ke? Setiap hari ke cikgu live? Yes. Cikgu dah bayar dah kot duit internet kat rumah ni. Jadi masa macam rugi lah. Cikgu bayar sebulan RM200. Speed cikgu 300 Mbps. Okay, cikgu macam tak buat apa-apa kan. Macam rugi lah. So why not cikgu gunakan internet cikgu ajar, at least dapatlah pahala kat situ. Sebab kita pun bukan lama kan. 12 bulan ni pun dah nak habis dah. 12.30 macam tu kita stop lah. Okay. So sambungan nak habis dah ni. Okay. Next class kita cuba buat latihan Hari ni cikgu nak kira ni sambungan. Daripada graf kita ada 4 perkara yang kamu kena tahu. Bukan boleh Ada 4 perkara yang kamu kena tahu buat. Okay. Ini asas. Dalam ni asas. Oh sorry, kita tukar tulisan. Asas mengenai graf. Okay, bila kamu ada graf, you need to be able to first kali calculate the kecerunan graf. Kamu nak kira gradient dia. Gradient of the graph. Okay. Gradient of the graph. Formula yang kita gunakan ini. Ini formula dia. Dalam matematik dia ajar juga. Y, kamu akan ada 2 koordinat. Dan tips dia. Tips. Pilih 2 koordinat sejauh mungkin. Okay. Contoh dalam graf ni. Okay. Contoh dalam graf ni dia ambil kat mana? Koordinat dia. Dia ambil 0, 0. Okay, ni koordinat pertama 0, 0. Dan yang paling jauh sebenarnya kita boleh ambil ke ujung ni. Tapi dia ambil kat sini pun sudah memadai. Satu lagi koordinat 2, 5. Yang mana nak jadi 2, yang mana nak jadi 1, terserah kamu yang decide. So katakanlah yang ini jadi X2, Y2. Yang ini jadi apa? X1, Y1. So kamu dah ada information kat situ. Using this equation ataupun this formula. Okay, 25. So kamu masukkan nilai Y2. Kat mana Y2 ni? 5. So masukkan. Ni betul. Tolak Y1 kosong. Betul. X2. X2 kat mana? Ni dekat sini. So masukkan kat sini. Tolak kosong. Sebab dia X1 pun kosong juga. So tekan ke kalkulator kamu akan dapat M sama dengan 2.5. 2.5. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, most of the time akan ada unit. Bergantunglah. Okay, akan ada unit. So macam mana nak buat unit dia? Kamu tengok paksi Y dulu. Okay, so unit dia akan jadi macam ni. Paksi Y. Lepas tu sambung pula dengan paksi X. Yes, paksi depends. Unit depend pada paksi. Yes. Sebab kita bagi Y dengan X kan. So depend lah macam tu.
contohlah kalau kat sini sentimeter, dekat sini kilogram. Contoh. So kamu akan dapat 2.5. Okay, ini kena be careful kat sini. 2.5 kilogram dulu. Okay. Good, kat sini 2.5 kilogram. Okay. 2.5 kilogram. Seterusnya kita masukkan sentimeter. Tetapi bukan tinggal macam tu je tau. Okay, temporan nugget cikgu dah letak dah contoh tu. Okay. Tetapi kita kena letak sentimeter negatif 1. Kenapa kena ada negatif 1 kat sini? Can someone help me to explain? Kenapa ada negatif 1 kat situ? Pinky Nur. Yes, sebab index lah, sebab dia asalnya kat bawah kan. X ni, paksi X ni kat bahagian bawah. Kita nak bawa dia naik satu ke atas. So dia akan jadi yes tu betul. Siapa tu? Imome 12 kilogram per sentimeter. Kalau tak nak tulis macam ni, nak tulis kilogram per sentimeter pun boleh. Yes, betul. So basically kamu faham lah konsep dia. Okay, betul. Okay, itu yang pertama, kecerunan graf. Okay, tips dia tadi pilih 2 koordinat jauh. Tips yang kedua adalah, kalau bentuk macam ni, maksudnya dia condong ke arah kanan. Okay, macam tu, kita tahu dia positif. Kalau dia condong ke arah kiri macam ni, dia negatif. Okay. Katakanlah kamu dapat bentuk graf macam ni, macam yang cikgu highlight dengan warna biru ni. Contoh kamu dapat bentuk macam ni. Kamu kira M dia, suddenly you get positive. So initially itu dah nampak macam salah dah. Kamu kena check balik. Azri 44, yes, sebab sentimeter tu bawa ke atas, betul. Pinky tu betul lah tu lah. Semua jadi negatif. Bila kita naik atas dia jadi negatif. 1 tu asalnya positif, tapi sebab 1 kita tak tulis lah kan. Okay, itu the first perkara yang kamu kena buat pada graf. Second, mengira luas di bawah graf. Ni senang je lah. Kalau graf straight line ni segitiga lah. Kita ambil jarak ini. Okay, jarak ni mana dia? Okay, jarak ini. Okay, ini Y. Dan kita ambil jarak ini. Ini X. Kita guna formula segitiga, iaitu half darab tapak darab tinggi. Macam mana? Tapak tinggi. Dua-dua perkara yang sama titi juga. So kau masukkan, dapatlah kira dia. Ada graf yang mana bawah lapis yang berlorek ni ada makna. Ada graf tak ada makna. So InsyaAllah by progress kamu akan dapat tahulah graf-graf yang ada makna, ada tak ada makna ni. Okay. Okay. Alright. Thank you for the rose. Okay. Kita dah 44.2k. Thank you guys. Alright. Yang ketiga, sebelum kita nak habis, interpolasi. Apa itu interpolasi? Dia ada dua interpolasi dan ekstrapolasi. Kalau kamu tak tahu kan, dengan ekstrapolasi inilah saintis dapat mengagak yang sebenarnya alam semesta ni dulu adalah datang daripada Big Bang. Siapa boleh teka saintis ataupun fizisis siapa yang cakap macam tu? Uish, kenapa uish? Dengan hanya mengekstrapolasikan graf pergerakan bintang yang dicerap, okay, seorang saintis ni dapat membuat teori Big Bang. Hoi, Albert Einstein tak, bukan. Ini form 4 kan? Kenapa Tiger macam terkejut? Yes, this is form 4. We are learning about scientific penyiasatan. Apa penyiasatan bahasa Inggeris? Tiba-tiba dah lupa. Scientific research, bukan?
investigation. Siapa tahu saintis ataupun physicist, okay, yang daripada data pergerakan bintang, dia buat ekstrapolasi dan dia mengetahui Big Bang. Dia bukanlah dia mengetahui, dia membuat hipotesis lah kita sebut kewujudan Big Bang ni. Georges Lemaitre, serius lah, cikgu pun tak pernah dengar. Cikgu bagi hint, dia berkerusi roda. Johannes Kepler. Edwin apa? Korang bantal tu. Siapa tu? Itko tu apa? Pemain bola ke apa? Tak ada. Cikgu bagi hint, dia berkerusi roda. Kita tahu kata Big Bang ni bukannya era dia, bukan era Parameswara tu, tak. Okey, jawapan dia kamu try Google nama ni. Allah tu tiba-tiba teringat pula. Stephen Hawking. Keluar pun. Yes, pandai. Siapa tu? Wazir. Shoo. Big Bang K-pop group saya tahulah. Kau terus tanya enggak ahli-ahli Big Bang K-pop tu. Kau tahu tak asal-asal Big Bang siapa buat? Cuba lah. Lepas tu dia orang mesti akan macam Okay, Stephen Hawking. Dia macam mana tak? Dia tahu. Ni katalah ni, tengok cikgu selalu terkeluar daripada penceritaan cikgu. Katakanlah ni ada satu bintang, ni ada satu bintang, ni ada satu bintang, ni ada satu bintang, satu bintang kan. Dan kita ada dekat sini, Stephen Hawking ni ada kat on earth kat sini. So dia pun kira lah jarak. Dia cikgu simplify lah idea dia jangan cikgu cerita macam ni. Okay, dia kira jarak kat sini. Dia kira jarak sini. And then dia kira jarak kat sini, dia kira jarak kat sini, dia kira jarak kat sini. Lepas beberapa lama dia kira lagi. Oh, jarak tu semakin bertambah lah. Ini jarak ni semakin bertambah. As time progress, the distance semakin bertambah. Dia macam ni lah. Macam mana nak lukis graf kalau boleh graf. Okay, ni T. Okay, kau nampak T. Ini distance contoh. So dia banyak bintang lah dia cerap kan. So T bertambah, dia akan jadi macam ni. Graf dia lebih kurang macam ni lah. Dia ada banyak data, bukan 5 je. So bila banyak data ni, dia pun ada satu garisan. Dia boleh buat satu garisan penyesuaian terbaik. So bila dia ada graf macam ni dapat data raw dia. 2D form 5 tak 2D form 4. Cikgu melalut sikit pergi tempat lain. Okay, bila dia dapat data macam ni, almost berkadar terus. Okay, dia extrapolate. Ujung ni kecil je. Dia extrapolate, dia patah balik ke belakang. Dia Stephen Hawking ni goes back into the time. And then dia sampai, rupa-rupanya semua bintang-bintang ini dulu, okay, it come from a singular point. Maksudnya dulu dia kat sini benda ni. Sebelum tu dia kat sini benda ni. Sebelum tu kat sini. Dan last kali original dia kat sini. Sama dengan bintang ni, sama dengan bintang ni, sama dengan bintang ni, sama dengan mati. So dia pun buat siapa tu daripada Emmet, Ayam Rollcom, Ayam belajar Emmet tengah malam. Point of singularity. So that's the theory Big Bang. Dalam Quran cakap apa? Adukon. So bila tak apalah, itu kisah lain. Nanti cikgu ada masa. Okay, so itulah yang dikatakan ekstrapolasi. Okay, yang kita tahu ekstrapolasi ni ke depan, kan? Yang Stephen Hawking tadi buat, dia ke belakang. Sorry. Sama lah ni benda ni. Dia ekstrapolasi. Data dapat kat sini, kita nak tahu kalau kat dekat Y ni nanti apa akan jadi. So dia extrapolate, dia tarik graf tu ke belakang. The same thing goes for interpolasi. Interpolasi ni apa dia? Mencari nilai X dan apabila Y berada pada nilai-nilai tertentu atau sebaliknya. Interpolasi ni senang je. Contoh. Sorry.
kamu plot 2 je ataupun 5 lah, senang. 1 2 3 4 5. So 7 5 4. Katakanlah ini betul dia punya skala dia. So kamu plot, ada buat eksperimen data. Tu apa tu? Apa cikgu tak faham tu? Ada warna merah-merah tadi, tak sempat baca. Sinaran Hawking pun dari Stephen ke? Nanti cikgu pun dah lupa dah. Cikgu tak faham maksud soalan tu. Nanti sampai cikgu check kalau cikgu rajin baca balik. Contohlah kamu plot graf 4, 5, 6, 7, 8. So kamu plot lah titik tu. Then kamu buat satu garis penyesuaian terbaik. Bahasa Inggeris dia kita call best fitted line. Please use 30 cm ruler. Jangan guna 15 tambah 15 tu. Okay, please use tu. So when you create this best fitted line, suddenly kan kamu dah ada nilai genap. Ada 4, ada 5, 6, 7, 8. But now kamu nak tahu what is the value of y, okay, of y when your x is at 5.5 kat sini. So itu yang cikgu sedang buat ni. This is what we call interpolation, interpolasi. So cikgu letak 5.5 kat tengah ni, somewhere in the middle, and then ambil pembaris ke sini. So mungkin cikgu dapat kat sini 2 ataupun 2.5. So this is what we call interpolasi, dan ini yang tadi kita cerita pasal ekstrapolasi. So itu adalah 4 skill yang kena ada bila kita talking about graph dalam physics ni.